Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami The Tech Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Terus dah start. Orang bisik. So kita macam dengar, jadi apa tu? Close, makin dekat. Semua orang rasa bulu remang naik. Aku tak berani nak pusing. Jadi ingat, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Exactly. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam Puaka. Terima kasih banyak kerana sudi sentiasa support Puaka dan tim Susu TVC. Dan satu lagi, sebelum kita mulakan cerita-cerita kita daripada tamu kita yang special, seterusnya saya nak bagi tahu you all, kalau nak support kita, boleh teruskan support, boleh beli merch kami di puakasg.com. Okay? Kalau you ada saranan-saranan, tapi biarlah saranan tu yang elok-elok lah, okay? Bolehlah email kepada kami di puakasg@gmail.com, okay? Dan tamu kita hari ini, beliau ni memang kalau dia nyanyi, saya memang selalu tengok, suara sedap lah dia ni. Saya masih ingat lagi, da-da-da-da kemangan, tu je satu. Kan? Tak boleh nyanyi panjang, nanti copyright. Rudy, tu kat mana? HMI Bukanlah HMI. Tu ada macam special program. Itu Anugerah 12. Nyanyi lagu tu ke? Yes. Bagaimana aku? Betul. Tu final. Remember dia belum suria lagi waktu tu Prime 12. Kita the last batch of artists. Dengan Susanti ada? Susanti Arsyad, arwahnya Zuraini. Yes, arwahnya Zuraini. Tu jam memang sengit lah. It's a hard fight. Betul. So panggung penuh. Penuh sangat. So he was the MC. Dia MC dengan Siti Zurairia. Ken pula kan? Boleh. Tapi awet muda dia. Tak perlulah ke sana. Semua ke sana. Sama je Suzairi. Biasa. Makan sate kena tak begini. Dah. Nanti semua percaya. Gurau. Okey. Ini Rudy sebagai seorang artis. Kita ni semua tak terlepas daripada cerita seram. Betul. Kan? Betul. Tak terlepas. Ni nyanyi cerita seram? Nyanyi ada beberapa lah. Kita semua lahir dari dulu kita banyak buat program dengan TV. So kalau semua ingat the old Caldecott Broadcast Center, Caldecott Hill tu memang tempat tu it's cozy lah, cozy place. Kalau kita buat recording tu memang seronok. Bebas kita nak ke mana, ke sana kemari. Tapi bila mana kita dah waktu malam tu kita nak balik tu memang jeng-jeng sangat. Ada beberapa tempat di sana lah. Kerana tempat tu pun dah tak lagi, jadi kita boleh cakap. Boleh. Kat mana tu? Studio? Dia ada satu waktu kita rakam di studio A? Ini studio Mak Oyo. Studio Mak Oyo, studio A. Yang kecil tu katanya ada dekat Tandas tu ada lah. Bawah ke? Sebelah ke? Saya pergi bawah tak salah. Belakang changing room, bawah toilet. Okay, dekat situ. Jadi saya pernah pergi situ. Waktu tu kita nature call lah. Jadi macam dah tak boleh tahan sangat. Entah macam mana, just turun bawah pergi sendiri. Itu jam dah kita tengah prepare untuk waktu rehat lah, dinner time. Jadi sebelum tu lepas tu kita nak shoot. Jadi saya seorang pergi, suka hati lah. Suka pergi ni. Kebetulan bila saya pergi tu tengah dalam proses membuang tu. Jadi okey. Proses berak. No, dia lebih kecil tu. Lebih kecil. Jadi saya sekali ada orang main air. Oh ya. Macam orang cuci tangan. Okey. Cuci tangan tapi tak ada dengar orang masuk toilet. Saya seorang je dalam situ. Lepas tu saya pun okeylah, kita ingat okeylah ada orang mungkin kat dalam tu. Tak ada pun dengar ada orang masuk toilet, tak ada pun dengar cubicle sebelah ke apa. Jadi saya pun keluar. Saya keluar, basin tu kering tau.
Tangkian itu kering. Dia cakap, okay lah, mungkin aku penat lah. Jadi saya keluar. Jadi bila masa saya naik atas, lepas tu kebetulan ada seorang, tak sebut nama lah, daripada produksi tu, dia cakap, T, kau gimana? Where did you go? Di toilet lah. Pergi bawah. Kau pergi seorang? Kan dah cakap pergi 2 orang, jangan pergi seorang. Kenapa kak? Cakap, tak betul. Lain kali pergi 2 orang. So saya fikir, mungkin ada cerita jugalah dekat situ. So saya dapat tahu adalah cerita-cerita dekat situ lah. I think you also know lah. Tak tahu, pernah cerita, tapi cerita orang lain time tu Anugerah 12. Sama eh? Sama. Budak tu lah. Siapa? Tak tahu Anugerah 12 ke apa? Tak tahu. One of the contestant. Dia pergi toilet sendiri kat bawah. Lepas tu dia make up sambil nak cek rambut gini-gini, sikit tiba-tiba rambut ekstra. Oh, okey. Saya rasa pernah dengar tu. Tapi mine was dah Anugerah dah bersah kita. I think kita buat rakaman show. I think after Anugerah tu ada rakaman lagi lah. Satu show lah. Tu yang kita warning. Cakap kau, tapi saya tak cerita lah apa yang tu. Masuk toilet pun macam malap je. Malap gitu. Asal tak pergi toilet kat depan? I don't know. I just mungkin tergerak hati, pergi bawah tak ada orang lah, relax. Dia memanggil. Mungkin jugalah. Tapi tak adalah tunjuk-tunjuk, tak ada. Tapi pernah sekali tu yang saya nampak tu, bila mana dulu kan kita kalau rehearsal kan boleh sampai lewat. Boleh. Lewat malam agak lepas habis ni pukul 10 lebih dekat pukul 11 Jadi dulu saya suka hang out. Dari waktu tu office production dia dekat belakang tu. Dia is another building yang dekat belakang tu. Jadi kita kalau nak masuk kan kena turun bawah. Lepas tu ada rehearsal ni dia. Kita dah rehearsal. Lepas situ okey, kita tak ada rasa apa. Kita dah biasa. Saya pun kadang-kadang suka hang out dengan production team ni. Me being friendly. Lepas tu cakap, kak, saya nak balik lah. Dah waktu Jadi kebetulan saya balik. Jadi saya tinggal saya seorang je tau. So saya balik. So kebetulan ada satu area ni, bila kita dah keluar tu, ada tangga naik ke atas. Kemudian ada lift lobby kan. Dari sisi tangga ada aircon vent tu. Betul. Aircon dia. Lift lobby tu TV theater kan. Lift. Sebelah hujung tu ada satu area tu. I think it was there's this lapang jugalah. So saya nampak waktu tu ada satu nyonya tau. Pakai baju amar tau. Dia berdiri kat Dia pakai baju amar. Dia pakai baju amar yang seluar hitam. Macam amar dulu. Dengan rambut dia gitu. Dia diri situ tengokkan aku. Jadi dia tengok, tak, ekspresi dia macam muka blank gitu. Dia tengok macam gitu. So I walk past her, I just macam trying to be friendly. I thought saya ingatkan dia actress tau. Tengah shooting drama kan. Hello, shooting ah? Shooting is it? Dia diam je tau. Dia diam, dia tengokkan. So I just walk past. Okay, see you So I walk past tu, when I walk past to the lift lobby, then we just fikir balik macam sombongnya. Dia ni seorang ni, dia ni pasal dia seorang. Kalau dia tengah shooting mesti ada camera crew. Betul. Kenapa dia seorang kat situ So makin bila kita fikir balik tu, baru kita punya bulu roma berdiri tau. So bila saya cakap, siapa yang kat situ siapa yang dekat situ tu? Dia pakai baju amar, it's like an old, I thought it's Channel 8 actress ke apa extra. Dan saya, mana ada kamera crew Mana dia punya, dia seorang kat situ buat apa? Nak kata dia isap rokok apa, tak ada kan? So saya cakap, then after that, saya pun dekat lobby, bila dah sampai lobby Caldecott tu, Mediacorp punya lobby tu, saya duduk sekejap, dah tukar IC duduk sekejap, termenung sekejap, tengok, relax sekejap, turun, taksi pun datang, blah. Yalah. Tak mau tunggu. Kalau nak pergi seseorang malam pun nak jalan ke taksi tu pun. Even that road outside tu pun macam seram itu juga. Itu pun memang dahsyat. Sebab apa, waktu tu another experience. Kadang-kadang kita balik naik bus. Usually I take bus 157. Kita nak kena keluar belok kanan, ada bus stop kan. Betul. Lepas tu ada je atas tu MacRitchie. Danger tu. So danger. So dia kata that road tu memang it's a small road. Tapi it's not, it's creepy lah kalau kita betul jalan seorang. So happen that kadang-kadang kalau macam taksi tak ada, so kita jalan. So happen that malam tu I just want to take bus home. So naik bus, jalan. Then kebetulan ada satu staff cakap,
Dia cakap, can I walk together with you? I just new here lah. Okay, you walk with me lah. Saya jalan. Sekali jalan, sekali bila kita jalan tu, then kita rasa hati kita tak sedap. So bila mana sekali dekat in a split second kain terbang tu. So kita dua orang nampak Jadi budak Omar tu dia macam what's that? What's that? So big, flying. Alamak, dia ni kau janganlah cakap. So dia fly pass through, dia fly macam mana tu? Dia terbang, dia tu ada rumah-rumah kan, sisi kanan rumah. On the left side ada satu rumah tu, dekat roof tu. Dia stop sekejap, lepas tu dia fly lagi all the way pergi MacRitchie. Pergi rumah dia kat situ kot. Fly all the way to MacRitchie. So dia cakap dia berbalik shooting agaknya. Maybe also lah. Jangan yang Amar tadi tak, agaknya tak. Jadi mungkin dia berkenan kat aku apa kan? Samari? Tak ada. Ni lain hari. So I was just okay. Why don't you just walk? Maybe you take taxi. I'm taking bus. Cakap no, you wait for me. Wait for taxi come. So being jet, dia ni aku temankan dia, apa hal pula aku Okay. Okay, tak apalah, temankan taxi datang jalan terus. I took the bus home. 157 back to Jurong. So I was living in Jurong at that time, satu bus kan. So itu actually is quite clear because yang bila dia, it was just lebih nampaklah benda tu macam terbang berkibar gitu. Just kain Kain apa yang kibar malam tu? Kain apa? Kain, tanyalah kain apa yang kibar-kibar malam tu. Dia punya mulut pun celupa juga. What's that? What's that? Dia tak tahu kan. Dia cakap, I think you better go kata go. Sebab dia kebetulan bila I think dia pun takut lah first time. Dia happen to be, dia cakap dia from the news department or something like that lah. So okay lah, temankan dia pun. Kita pun buat amal jariah kan, temankan orang. Tapi betul. But when I balik dalam bus tu, but it was that bila balik malam tu, sampai rumah usually my father pesan, kalau sampai rumah, kalau itu kau jangan masuk dulu, kau tunggu sekejap. Tapi tunggu sekejap, siapa nak pergi tunggu sekejap kat luar rumah kan? So tunggulah pada 2-3 minit, kau masuk dalam. Then nothing. So far nothing. Just nampak je. Dia tak diikut balik lah. Alhamdulillah tak diikut balik. Tak tahulah news ke tidak, pernah terbaca kat that road tu nak go to the main road tu kan. Salah satu unit tu ada some murder case. I heard juga. Kan? Tapi tak tahu which unit. Tak tahu which unit. Tapi that place is daerah tu memang there are few stories lah. Even taxi stand pun sama. Taxi standnya area tu katanya dia suka duduk situ. Dekat daerah yang depan luar tu kan ada nama Caldecott broadcastnya. Dekat situ anda suka duduk situ. Tapi usually kalau kita balik kan kadang ada orang kan. Jadi kita tak berapa takut lah. Sebab situ katanya, because last time it was Bukit Brown was around the corner kan. Sekarang pun ada. Sekarang pun ada. Tapi it's just the aura of the place. Kalau siang hari memang it's peaceful. Betul. Itu satu cerita. Yang the old site, dekat situ pun according to people pun yang atas bukit tu, yang apa tu, building yang kayu macam papan-papan tu. It's an old, they say that RTS was there lah last time. The old building, radio building ni. Oh yang kat belakang tu. Ya. Dia cakap pun I remember yang jaga wardrobe cakap Annex B. No, kalau atas bukit tu dia ada old ni lah, storage area ke apa. Okey. Dia say rumah apa, pokok besar, makeup room. Ada cakap pun don't adalah cerita. Kita jarang kat situ. So kita lebih kepada daerah tu. I tell you, habis buat recording, there was one time CD player buka sendiri. That time masih pakai CD. CD player kita nak buat recording kan. Sekali kebetulan yang jaga tu, sekali masalahnya that player off. So macam mana dia buka sendiri? Jadi dia tak ada power. Jadi tengah gitu sekali dia buka. Saya macam mana dia buka sendiri? Itu dia cakap, dia tengok, dia diam, dia tengok saya. Dah. Kan? Kita we stop now, we go back. Kita come another day. Semua waktu itu waktu maghrib ya, dalam
That's the place. Tapi overall, I love that place. Itu dah tempat kita berkarya kan. Apa punnya, you know yourself lah, kita daripada situ. So main sembunyi semua. We make friends there, jadi kenangan manis tu banyak lah kat sini. Sekarang tinggal kenangan saja. Kenangan. Daripada Bukit Kelly Hot, Kelly Hot pula. Memang hot sana. Memang Kelly hot. Kita ke mana lagi nak pergi? Kita ke Old Airport Road. Old Airport Road. Kat Jalan Arab. Yes, Old Airport Road itu adalah tempat yang sungguh old school. Waktu tu saya ada latihan dengan Orkestra Melayu Singapura. Okey. Kebetulan cakap pasal Orkestra Melayu Singapura ni, kita nak baru teringat. Ada nak buat konsert ke apa nanti? Yes, Orkestra Melayu Singapura, sahabat-sahabat saya di Orkestra Melayu Singapura, mereka akan mengadakan konsert ulang tahun Dirgahayu 30 tahun. Konsert tu namanya Langkah Gergasi, Giant Steps. Jadi ini diterbitkan oleh Wisma Gilang Serai. Mereka sudah di bawah naungan Wisma Gilang Serai lah. Kalau dulu mereka straight away dengan PA kan, sekarang sudah bersama Wisma Gilang Serai. Jadi memang konsert yang gilang gemilang. Tiket habis dah habis jual. Yeay, dah habis dah. Alhamdulillah. Baru nak minta jemput tak tim puaka. Tak dapat lah kan, tak dapat lah. Macam mana bawa kursi ni ke sendiri. Tengah COVID kan, kita ada jarak, jaga jarak. Okey, taruhlah kalau diorang yang macam diorang dah beli tiket. Tu dapat tengok lah. Yang dah beli tiket 15 hari bulan adalah konsert. 15 hari bulan Disember tu konsert live-nya. Okey. Jadi siapa yang dah beli tiket, kami menjanjikan konsert yang gilang gemilang. Sebab kita ada A-lister, kita ada Ramli Sarip, Fuyo, ada Aisyah Aziz, ada Datuk Mozani, dan juga ada saya gitu. Boleh. Nak saya promote because I'm the creative director. I'm very happy to be the creative director. Saya ada juga seorang sahabat saya, Syed Ahmad, sebagai art director juga. Betul. Dan juga kita ada, saya sudah konsepnya semua sudah kita persiapkan. Dan juga saya dengar yang menjaga visualnya, yang mengedit visualnya juga kita kenal. Siapa? Tak boleh sebut Ada White. Dia salah satu tim puaka juga. Tim puaka, yes. White Space Pictures juga. Yes. Ruang Putih, Asia. Diorang dapat pergilah. Diorang memang kat situ dapat pergi. Dapat pergi. Memang ada. Thank you White Space. Thank you very much for your support. Bagus. Jadi Okey, betul? Dan juga kalau siapa yang terlepas, macam you terlepas, tak apa, ada waktu nak tonton dari rumah at the comfort of your own home. Boleh. 25 hari bulan holiday special. Holiday special, kita akan ada online public premiere jam 8 malam. Jam 8 malam di social media WGS Wisma Gilang Serai. Jadi boleh tonton konsert tu di ruang social media Facebook, you mean? Facebook dan juga ada YouTube YouTube juga. Okay. Yes, YouTube especially. YouTube bagus sebab apa? Big screen. Yes, boleh tengok. Betul. So, tontonlah 25 hari bulan ni. Jam 8 malam di WGS, social media WGS. Betul. Best. Jadi berbalik kepada berapa jam? Berapa jam? Berapa jam? Oh, saya rasa 2 jam kot. 2 jam. Tapi tak cukup. Rasanya macam nak pasal 3 jam. Tapi 2 jam tu cukup lah. Okay. Janganlah tamak sangat. Jangan, tak boleh tamak. Yang 1 jam tu, 2 jam kan? 1 jam tu, lepas WGS, siapa yang belum terlepas tengok cerita puaka, boleh tengok. Boleh sambung. Boleh lah, tak apa. Promote lah sekali-sekala, promote. Kan? Boleh tak? Lepas tu, lagi? Ada. 15 hari bulan, dah habis tiket. Siapa nak beli, memang sorry. Dah habis. Tapi 25th, boleh tengok di social media WGS. Boleh tengok di social media WGS. Tengok jangan tak tengok tau. Wisma Gilang Serai berantu tak? Wisma Gilang Serai saya tak tahu berantu atau tidak. Tak, gurau-gurau. Ada hantu makan. Sebab tu kedai makan kat bawah. Hantu makan. Surrounding pun hantu banyak juga tu. Makan. Okey. Hantu makan. Hantu makan. Tempat yang berpuaka dengan makanan. Juada-juada. Juada-juada. Lagi-lagi belum puasa Ya. Okey, kita jangan sebut pasal tu. Kita sekarang berbual pasal saya punya experience di Old Airport. Di Old Kallang Airport. Waktu itu OMS mereka berada di situ. Mereka ada PA waktu tu.
Jadi Olepot ni dia, you pernah pergi? You pernah latihan di situ? Pernah ada buat show kat sana? Cinggir ke apa ke? Ada. Jadi you tahu suasana dia macam mana kan? Waktu malam kan? I own the place. You own the place? Yeah. Amazing. Which plot of land you own? The whole plot. The whole plot you own? Oh. Now I give it to the hantus to stay. You give it to the hantus? Oh wow. You must be... Astagfirullahaladzim. Okay. Pernah. Tapi nak balik kalau seorang pun seram juga. Nak ke Kalang MRT tu. Sebab pokok-pokok besar. Habis? Sebab kita kan, biasalah kita nak save duit naik MRT kan. Taxi pun masuk ke tak masuk tu agaknya? Masuk jugalah. Susah juga. Taxi. Sebab waktu tu saya ingat lagi, kita kalau latihan dengan OMS, ini memori saya dengan orkestra. Kebetulan mereka pun dah buat konsert. Jadi kebetulan memori saya di situ, kenangan saya ada beberapa lah. Sebab saya beberapa konsert dengan mereka. Jadi kebetulan lepas konsert tu kita, lepas latihan kan kita suka lepak dekat tempat, you know, tempat-tempat lama ni dia kalau nak chill, lepak, duduk, it's kita bebas. Betul. So bila betul dah lambat pun saya nak balik lah. Saya pun aku nak balik lah, dah lambat. So okeylah kita balik. Budak-budak OMS masih ada kat situ. So saya pun balik keluar. Jadi bila kita nak keluar tu, dah tukar pas tu, gerbang tu kan it's a very old British colonial punya gerbang tu. It's a beautiful punya gate tu. Jadi bila saya keluar tu kan ada pokok di situ. Jadi bila saya keluar tu, saya keluar tu, saya jalan tu, macam cakap hati kita kadang-kadang tak sedap. Usually kalau saya rakam kat situ, buat latihan kat situ, kita tak ada apa-apa, kita jalan terus je. Memang kita rasa macam creepy kan, tapi kita okey lah jalan terus je, jangan pandang kiri kanan. So malam tu kebetulan hati saya tak sedap. Macam kenapa apa? Saya jadi okey lah, jalan je lah. So bila kita jalan tu macam berat Dah pukul berapa tu? So 11 plus. Okay. 11 plus. So almost 11. Jadi saya terpandang, kebetulan saya terpandang kat satu pohon tu. Satu pokok tu. Okay, let me describe Boleh. Dia punya jubah dia panjang gila babe. Kain. Macam it's like the kain is so like render dia di tu atas pokok. Dia bukan, dia sedang berdiri di situ. Jadi dia punya, I can see dia punya rambut tu memang cover, dia tak cover tu. Jadi dia sudah berdiri dekat situ. Saya tengok, bila kita nampak tu, memang diorang cakap, oh nampak, kita kena budget. You cannot babe, because you dah tergamam. So I was like looking, kita berhenti tu kat situ. Then bila berhenti, I was on the road. Tengok sekali pelan dia naik tau. Dia naik apa tu, terus terbang. So dia naik, and the way dia naik tu macam it's nicely macam dia glide up. Terus saya macam gamam. Yang buat saya kaget, kaget. Sorry, yang buat saya yang buat saya back to myself, terkejut bila kereta horn. Pam. Oh, okey, dan jalan. Terus itu yang buat saya pertama kali saya boleh dikatakan saya nampak secara betul-betul jelas. Jadi bila mana tu I got back to my senses. Kemudian kata, ini aku tak boleh balik ni. Jadi kebetulan ada 24 hour punya tempat murtabak situ. Ingat kedai. Duduk situ makan murtabak. Aku beli murtabak paling besar because I was like, okay lah, beli sampai mama murtabak paling besar. Teh tarik, 2 gelas teh tarik aku habiskan. Because I was so afraid. Duduk makan pun macam ingat. Then after that dah okay semua kan, balik naik taksi lah. Tak naik MRT. Balik naik taksi, then I told my mother about it. Dia cakap, tu tempat tu memang kau jangan main-main tempat tu. Oh, dia tahu juga? Dia tahu. Sebab that place has been around for many years. Since 1930s, can you imagine? Tempat lama kan? Tapi okay, kalau selisih lah, ni cuma tanya je. Bagi nak tanya orang yang dah nampak. Kain dia macam mana? Is it kain putih biasa? Ataupun macam kotor-kotor sikit? Ataupun the one that I saw, because dia putih, pasal apa? Dia tak dekat lah. Tapi menurut apa yang saya tahu, ada yang kotor. Ada yang menurut apa yang saya tahu dekat dulu saya tinggal di Jurong, depan tu ada Taman Cina, Chinese Gardens tu, situ ada satu. Menurut Pak Gad tu, dia pernah nampak dia tak pakai kain putih,
dia pakai baju putih, baju kurung yang sudah lusuh, dan dia pakai kain batik, dan kain batik tu penuh dengan tanah liat. Jadi dia different, lain. Tanah liat dia duduk dekat satu batu, dia pun boleh tunjuk ni batu dia duduk. Macam gitu. Tapi yang saya nampak tu memang putih. It's like very long, panjang. It's very long. Yang ada pula kata rambut dia ada putih, beruban. Lain lah, maybe tengok usia dia. Maybe yang saya nampak tu lagi muda lah kan. Sebab tu ada pula cakap, selalu cakap rambut panjang. Ada pula cakap rambut dia kasar-kasar macam dreadlock, kasar-kasar gitu. What my late grandfather pernah renggut. Waktu tu saya kurang pasti waktu tu dia di mana waktu di rumah dia punya hometown dekat Jawa ke apa, dia pernah renggut sebab dia memang orang dulu kan berani jadi dia pernah cakap to my mother pernah cerita dia pernah renggut satu wanita tu lah. Bila dia renggut tu memang dia kata kasar, memang rambutnya kasar macam penyapu katanya. Itu dia pernah renggut. Buat apa tu? Bila tarik rambut tu buat apa? Dia renggut, dan bila dia tanya, bila renggut minta tolong sakit. Sebab mereka tu mungkin orang berilmu, orang alim gitu, mungkin dia tak takut. Jadi dia sudah mungkin benda tu sudah mengganggu dia kan, my late grandfather, jadi dia sudah geram, jadi dia pusing, dia pergi renggut. Tapi dilepaskan lah. Memang kasar. Tapi lain orang nampak lain. Yang saya nampak tu memang begitulah kewujudan dia tu. Tapi itu yang saya nampak. Lepas tu saya cakap, ya Allah, janganlah tengok lagi. Kalau boleh janganlah. The one and only. The one and only. Itu. Okay. Kalau yang lain-lain tu macam kita pintu tutup sendiri tu biasalah. Biasa nampak. Itu overseas. Kita punya overseas trip. Kat mana? Di Brunei Darussalam. Okay. Waktu tu kita ada show Mediacorp Suria dengan RTB. Itu jam kita duduk di satu hotel international. Tak mau cakap lah hotel mana Faham. Jadi kebetulan saya dalam show tu ada saya, Naimah Rahim, Fauzi Laili, Aisyah Aziz, Sufi Rashid, Singapore represent, dengan gitaris lah Abang Syukur tu. Saya tak tahu pengalaman diorang macam ni pengalaman saya. Jadi kadang-kadang kita ni kan balik kan duduk kat lobby, duduk berbual. Kita tak akan balik terus apa. Jadi waktu the last rehearsal, kita punya rehearsal tu kan kadang-kadang habisnya lewat. Dah di brief semua, kita agak penat. Jadi saya punya habit kalau hotel room travel ke apa, saya punya habit kalau saya tidur, selalunya lampu toilet paling minimum saya mesti buka. Saya tidak suka, dan juga saya akan buka TV. I'll on the TV, lantaklah channel apa. Jadi I can sleep. Saya tak suka the deafening silence in the hotel room, bergelap gitu, saya tak suka. Saya suka mesti ada lampu toilet ke ataupun lampu TV. Dia ada sound-sound. Dia ada sound-sound, jadi you know that you are So kebetulan malam tu sudah agak begitu penat. And I remember bila saya keluar, pintu toilet tu tutup tau. Dan bila saya balik, pintu tu terbuka. Saya ingatkan maybe room they do my room and all that lah. Tapi saya ada letak do not disturb. Sebab saya sebab kita dah siapkan barang, kita jangan takut masuk kan. Kita dah siapkan barang untuk besoknya, kita dah nak do the live tadi. So saya pun buka maybe orang tak tahu. So kita pun ada freshen up semua kan. So kebetulan I do not know why I just lampu tak on, everything tak on. Saya tidur bergelap malam tu, bergelap. It was a nice room very nice room, comfortable tidur. Sekali tersadar tu dalam, entah macam mana kita tersadar dalam, kita macam, bukan tersadar, maksudnya kita tengah tidur ayam tengah macam, kan kenapa we are so tired, we cannot sleep, you know. Main angin macam Sekali terdengar ada orang buka shower. Aku cakap, maybe aku terlupa off tak. So bila saya bangun, tengok, buka, the shower is on. The shower is on. And it's on full blast It's not like trickling apa. So saya aku lupa kot. Tutup. Dan bila ni, aku off kan? Takkanlah aku nak on. Lepas tu tidur balik. Itu tak apa. Dia tutup pintu toilet. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwwata illa billah. Kurang ajar tu. So the timing was good lah.
Nasib baik aku tak melata. Kalau tak, TV pun dah terperanjat. mencarut. Macam-macam dia keluar. Macam-macam macam-macam carut keluar. Thank you so much Syafiq. So gitulah. Dia dia tutup pintu. Dia sudah main pintu. So dia cakap, sekarang ni dalam otak fikir, aku ni duduk sini lagi 2 malam. Jadi sekarang takkanlah, what can you do? You already in the room. So what I did was switch on all the lights. Semua lampu buka dengan TV-TV. So I just take my wudu. I just, biasa kita amalan kita kan, Al-Fatihah 3 kul. Kemudian I just say lah, whatever you want to do, no, I want to sleep, I'm tired, I'm sorry. Lepas tu tidak diganggu lagi. Saja je. Tak diganggu. Itu dia. So the last night tu on lah lampu. Semua on. Tak berani betul. Tapi pula nak pergi, nak to my room is tu far end tau. Jadi I joke with Fauzi. Fauzi, ini kau punya room sini. Ini aku kalau daripada lift aku daripada sama, I will run, you know. I will just sprint. So dia ketawa and all that lah. But I didn't say anything. Waktu lah, takut nanti kita pengalaman kita sendiri kan. So but I heard stories about it, but then again different people have different stories lah. So that's the rule. But itu saja, that moment aja. So bila cakap okey lah, kalau sampai hisap mayat say kau nak duduk, kau duduk, ataupun maybe kau keluar sekejap lah, aku dah check out baru kau masuk lah. Yang kacau lah. Tapi still berani lah, kau kan berani lah kan. Kita terpaksa lah, pasal kita kat bilik tu, takkan kita nak minta tukar bilik? Betul tak? Ke minta orang teman ke? Tak ada, kita satu orang satu bilik. Yelah macam, Fauzi, aku bang kat room kau lah. Tak ada, just tak cannot lah. Tapi berani. Kau tak, kalau kena ni habis. Tak peduli. Pernah time tu juga sama, dah pernah cerita kan. Buat show, bukan buat show, kita shoot Suria Segar sampai Singapura. Suria Segar tak silap. So pergi KL. Suria Segar lama. Pergi KL nak shoot pasal makanan. Dan Dr. Mahathir punya prime kan, punya apa, The Loaf dia punya kedai roti kat pavilion tu semua. So kita pergi lah, pergi sana kat KL. Lepas tu masuk di satu hotel ni, dapat suite kan, besar lah kan. Masuk ada 2 pintu, masuk pintu ni dapat konon macam living room dia, ada TV, lepas tu ada bilik. Berapa bilik? Satu bilik lah. Misalnya dapat mana? 2 bilik lah. Okey, 2 bilik. Okey. Kan, suite. Masuk sini, okey, ni dia punya tempat tidur. Keluar pintu tempat bilik tidur tu, terus pergi apa ni, kru punya bilik. Sebab dah takut. Masuk sini tengok pusing semua. Aku tak rasa, aku tidur kat sini seorang-seorang, besar sangat. Terus sebab tu bilik yang besar tu kadang-kadang kita takut. Tak suka. Betul. The bigger the room the more you are conscious macam what's lurking in that corner. Tak kisahlah macam ni artis kena kasih bilik besar, tak apalah, kasih bilik kecil pun tak apa. Serius, kasih bilik kecil pun tak apa. Nak bila ada balcony, okey. Tapi selalu kau pergi balcony, cantik. Wah, swimming pool. Pokok-pokok macam tu, fikiran macam mana malam ni aku nak tidur. Selalu gitu. That's why certain hotel kadang-kadang, tapi kadang-kadang kelakar tau. Orang cakap hotel tu angker, berantu. Tapi kita duduk tak ada apa. It's just we don't get it dah. Mindset kita mindset kita, ataupun maybe it's just kita memang bukan rezeki kita nak bukan kita nak nampak. Not that. Sometimes people say that this room ada kan. Saya pernah tahu dekat Jakarta, bila saya keluar tu, orang yang jaga, I think diorang ada yang jaga parkir tu kat saya. Dia kata, Mas, kamu nginap di sini ya? Udah mau check out? Ya, udah mau check out. Saya mau ke Bogor. Jangan tinggal di sini lah, karena di sini angker. Itu kamar itu di lantai itu ada kok. Saya cakap, ya kah? Saya tak ada apa-apa, saya relax je. Oh ya, kamu untunglah. Padahal dia orang banyak cerita di situ. Sebab kadang-kadang mungkin dia orang kan kadang-kadang tak tahu, dia orang exaggerate apa kan. So dia cakap ada pembunuhan atau apa, orang mati di situ, tak tahulah bunuh diri. Mungkin niat kita nak datang kerja. Datang kerja. Just want to sleep and all that. That's why dekat hotel di Brunei tu saya cakap, I'm here for work. Penat lah, tolong lah. Cannot lah. No point lah. Cakap, kau nak masuk balik bila aku dah check out lah. Sebab lepas tu tak diganggu. Mungkin dia nak test apa, kita tak tahu kan.
Lepas tu ada orang kata the dead cannot harm you, it's the living. Kan? Tapi the dead memang dead people memang dia dah tak ada, tapi the living tu termasuk dengan makhluk-makhluk ni pun living juga. Betul. Ya, betul. So that's some of my experience lah. Okay, tu bila kerja bila kau pergi holiday ataupun time pergi holiday. Bukan holiday, di Gunung Ledang. Wow. Waktu tu ini pun satu yang close contact kita dapat nampak. Itu bukan saya seorang aja, dengan kawan-kawan saya. Itu jam saya belia masjid, budak baik kan. Belia masjid. Memang baik. Belia masjid. Kemudian kita pergi Gunung Ledang. Gunung Ledang, tapi bila Gunung Ledang tu waktu itu kita ada satu tempat tu kita camping kat situ lah. Kita dah naik, kemudian sebelum kita naik ke puncak tu kita camp di situ lah. Di situ ada kolam, ada dia punya kolam dia lah. It's a famous place where they. Jadi kebetulan malam tu seingat saya malam tu waktu kita tengah celoteh kan, celoteh apa, kita ada ceramah ke apa kan, lepas tu free and easy lah, ada unggun api, it's fun lah kan. So kebetulan at one point of time kita tengah celoteh, one of our senior members atau dia punya senior leaders tu cakap, okay, siapa pandai baca Yasin? Baca dia macam gitu je tau. Siapa pandai baca Yasin? Ni surah Yasin. Ni aja yang tak ada share. Ambil baca. Sehingga kan apa baca Yasin? Mana dah so baca Yasin buat apa? So, baca je kalau baca. Rupa-rupanya some of them actually sense that it's coming. Dia sudah nampak. Okay, tu tak apa. Kebetulan kita pun dah masuk tidur kan? Nak masuk tidur. Kita tak tidur. Jadi saya, kawan saya dengan 3 orang, 4 orang tak silap. Kemah kita ni terbuka tau. Jadi kemah kita di sini facing tu unggun api tu. Kemudian ada satu pokok tinggi, pokok besar kat situ. Pokok ni. Jadi kita tengah berbual rancak berbual pasal apa-apalah. I can't remember the topic. Rancak berbual. Suara pun gegar macam happy. Sekali saya kebetulan bila tengah satu member ni tengah berbual, saya tengok kat tepi tu, saya tengok kat ujung tu ada pokok tu, ada unggun. Kemudian saya perasan ada macam kepala tau. Macam kepala, saya tengok. Supaya saya buang dia. Tapi kita tak rasa takut. I'm just trying to figure out what was that? Apa benda tu Jadi saya tengok ni. Lepas tu kebetulan sahabat saya tu depan, dia pun tengok juga. Dia tengok saya, dia cakap, dia mula-mula dia heran apa yang saya nampak tu. Jadi bila tengok, dia pun macam tengok. Jadi bila everything is over, the next few days tu kita dah balik. Bila kita sampai Singapura, dia tanya saya, yang tiada time yang kita tengah berbual tu, kau ada tengok something, apa yang kau nampak Cakap. So I told him, aku nampak ada unggun api tu, campfire tu. Jadi aku nampak dekat atas campfire tu, betul-betul dekat pokok tu ada kepala, rambut dia panjang, mata dia terbeliak. Mukanya berdarah. It's like looking at us dengan mata yang betul-betul besar tau. And merah, mata dia merah. So aku nampak macam tu, tapi aku ingat kan maybe mungkin the shape of the fire, but then again that thing is too distinct from the fire. Jadi aku ingat aku just bayangan je, but I saw. Dia pun bilang, I saw exactly the same thing that you saw. Cuma aku pun ingat maybe tu je. Sebab tu aku heran kenapa kau tengok sana. Bila aku nampak exactly the thing. It's very clear. Dia macam. Jadi kebetulan sebelum yang waktu kita disuruh baca Yasin tu kan, kebetulan ada di antara kita leaders sudah nampak beberapa makhluk yang sedang mengintai. Sebab mengintai tu. So ranger pun waktu tu dia cakap, sini jangan sembarang, nanti kau punya kemah terbang lah, so kita lah. Jangan kalau nampak apa jangan tu. Even waktu kita camping, kita tengah naik tu, waktu kita tengah turun daripada puncak Gunung Ledang tu, kita turun, ada satu tempat mana kita turun, dia berakar. Jadi tempat tu sunyi, sepi, like it's just so quiet, that place. So serene, dia tak ada dengar bunyi binatang. This is what I experienced. I'm not sure about the rest. Macam, why is this place so quiet? Turun.
So probably that is yang kita turun tu probably daerah situ lah. Cuma kita punya thinking kita nak turun daerah situ dah penat kan. Jadi waktu tapi yang malam tu kita that was what I saw. Tapi yang kita tak rasa takut, cuma pasal kita fikir maybe bayangan aku ke apa. Ramai orang lagi. Ramai orang, jadi kita berbual. Lepas tu macam dah tidur. Betul. Tidur. Kemah tu. Wow, kalau gitu mungkin kalau ada yang travel agency kat Malaysia yang nak panggil tim puaka ke Malaysia, nak ke Gunung Ledang buat puaka, sila email kami di puaka@gmail.com ya. Ada berani? Ada berani. Haikal pun berani. Siapa? Haikal berani? Berani Haikal. Ni serious talk Kita nak pergi kat mana? Mana tahu kalau macam border dah terbuka kan. Tempat mana nak try dulu? Tak tahu. Kalau mana travel agency tu nak bawa kita pergilah. Travel agency? Wah, bestnya. Wah. Ajaklah kita. Nampak? Okay, last story yang paling menyeramkan yang tak dapat dilupakan sampai sekarang. Last story yang menghantui diri. Yang menghantui diri. Okay lah. Yang the short one, saya nampak 77 waktu maghrib. Takutnya. Astagfirullahaladzim. Maksudnya menghantui diri. tak begitu menghantui diri. Cuma bila saya... sorry. Nanti balik kat rumah tu 7. Jangan. Saya tak tahu apa tu 77 atau tidak. Kata orang 77 sebab dia macam bola api. Bunga api. Sampai kat rumah maghrib saya tengok. Lepas tu saya macam tengok kita cakap apa benda tu? Macam kita. Lepas tu dia hilang. Betul. Dia hilang. Jadi bila mana saya tanya tu, lepas tu saya macam kesian siapa yang nak kena malam ni. Maybe itu saja yang sekali saya nampak. Tapi menurut orang itulah betul. Memang betul dia bunga api. And then actually yang menyeramkan tu yang di Ledang tu lah. Dan lagi satu waktu saya pulang bawa blok. Tu jam bawa blok dekat letterbox, dekat blok. Haikal kat letterbox. Dulu kan letterbox flyer tu diorang ada buat macam cemented punya tu. Jadi bila dia buang flyer tu jatuh kat Star. Dekat situ lah dia duduk. Itu jam baru balik lepak dengan kawan. Dah pukul 2 lebih. 2 lebih pagi. Itu saya kebetulan bila saya sampai dah turun taksi tu, saya nak, my habit is actually usually kadang-kadang saya check surat. Kebetulan so I check surat. So tengok nak check surat lah. Sekali saya nak check surat, saya nampak ada orang tengah duduk. Orang tengah duduk. Jadi dia tengah macam gini, dia macam duduk, dia macam gini. Yang ni nyangkong dia kan? Macam gini. Saya ingatkan orang depression ke. Yalah. Tapi depression, mula saya ingat dia ni tengah sedih-sedih buat apa duduk. Dia tengah menangis tau. Isak-isak lagi. Perempuan menangis. Jadi dia rambutnya tu lah tengah duduk. Sekali bila kita makin mendekat tu, kebetulan yang dia duduk tu, dia duduk sini. Saya punya letterbox kat tepi dia. Jadi bila saya jalan saya kebetulan macam hati saya tak sedap. Kemudian baru kita dah start merinding tau, macam dia punya nangis tu it's not human lah. Betul. Macam mana? Kita dapat, sebagai seorang penyanyi mesti ingat kan melodi dia macam mana? Saya tak boleh milik. I think dia lagi terror lah nangis. Dia punya nangis tu macam antara menangis dan... Cuba ingat balik macam mana? Dia macam menangis tapi macam dia berlagu tau. Macam mana? Dia berlagu macam macam gitu. Dia mana ada orang nangis berlagu macam itu. Dia macam kalau kau tulis music note tu agaknya kau boleh buat satu simfoni. So I said okay, baik aku dah nampak macam itu kan. Cakap apa lagi, belakang pusing, pelan-pelan naik rumah. Nasib baik rumah tingkat 2 naik tangga. Jadi bila naik tangga tu saya just go in. Straight away I tell my sister, dekat bawah. My sister tengah tengok TV tau. Kita kadang-kadang we still remember this. Dia tengah tengok TV. Cakap kat bawah ada orang nangis. But I like, kat bawah ada orang nangis. Serius apa? Jom lah turun tengok. Dia nak turun tengok punya tebiat. Jom lah turun tengok. Turun. Kau gila apa? Gila apa? Dah apa? Cakap jangan tengok. So kebetulan kat saya. Tapi dia, itulah sekali saya. Lepas tu saya merumuskan bahawa saya rasa itu orang. Bukan. Tetapi dia punya nangis
Mungkin dia seorang penyanyi. Mungkin dia tak dapat masuk anugerah agaknya Mungkin. Agaknya lah kesian. Baju macam mana? Normal. It's just a normal. Dia pakai macam just a dress and all that. Dress dia, I forgot the colour of the dress, but it's just very, and it's like macam dia macam tengah. But then again, saya rasa maybe orang mentally challenged on that, but it's just dia punya nangis tu is out of this world lah. Cuba you bayangkan macam mana? Cuba saya bayangkan. Nak bayangkan macam mana tak boleh dibayangkan lah sekarang ni. Sebab dah pernah dengar dia menangis macam mana. Dah pernah dengar? Berlagu. Dia berlagu. Tapi yang ni macam kesian. Dengar dia tak tahu yang tu orang tu dia, tapi kesian. Macam gitu je. Macam sayu je. Tapi you pernah dengar tak? You pernah dengar tak yang selalu orang minta tolong? You pernah dengar tak? Tak nak lah. You pernah dengar tak? Dia cerita P.Ramlee kan dia cakap kalau hantu dia mesti fikir help. Kadang-kadang dia cakap pasal orang putih. Kadang That's my other sister story. Itu kau dengar help, mampul engkau. Kita cakap no. Dia tu jam waktu dia lagi sekolah dekat The Voice ke something. Dulu. Dia cakap help. I don't know how true is that, but they said it's not. Sebab benda ni dia macam bangsa juga. Tak semestinya dia cakap Melayu. Cakap orang putih. Macam story-story dekat hospital lama. Tu biasa tapi yang itu memang dia berlagu. Dia menangis, lepas tu dia tukar dia punya alunan dia to a point that itu kalau aku stay lama agaknya dia mengilai tu. Mungkin dia mengilai agaknya. So itu. Kalau tu tak apa sikit tu terbang macam mana? Apa? Kalau dia terbang. Kalau terbang agaknya pengsan lah aku kat situ. Hai burung kenari. Itu nyanyi Terus menyanyi Terus menyanyi. Bagaimanakah ku mulakan? Jangan mula. Okey, terima kasih Rudy share story. Mana tahu kalau you all nak Rudy datang balik, kita mungkin akan buat kat luar. Kat luar kat mana? Airport? Taklah, kat mana yang angker. Yang mana angker? Okey. Angker nak pergi Pulau Ubin. Tapi ada the family nak beranak nak balik juga. Tak boleh. Jangan. My wife will say no, don't go. You know, cari penyakit. Betul. Ustaz pun tak galak kan. Okey, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami share story, dan kita ada something untuk awak jugalah untuk bawa balik. Ya ke? Alamak, bestnya. Ini tak menyeramkan Apa? Tak menyeramkan Menyeramkan. Ini mengasyikkan. Apa? Ini bagus ni. Ini masyuk. Masyuk pula. Masyuk. Ini daripada Cream. Dia macam kek berkrim, ais krim. Gitulah. Daripada cream.co. Bukan cream.co. Cream SG. Sorry. Cream SG. Thank you so much Cream SG. Ini balik terus habis ni. Night snack ni. Night snack. Habislah. Kan. Dan ini t-shirt daripada Best Shark. Kalau you suka ini tak? Scuba diving ke apa ke? Saya tak diving. Tak diving. Tapi pakai je tak apa. Tak, ni t-shirt biasa. Nanti saya pakai waktu rehearsal dengan OMS. Boleh. Concert rehearsal boleh pakai lah. Yang ni daripada Camcha. Dia sejuk basah pula. Ni boleh share dengan ni. Share dengan members ni. Ni sedap memang sedap. Ni nampaknya dah habis lah ni. Memang sedap. Biskut-biskut dia memang sedap. Semua kau nak try biskut ni, pergi ke Camcha. Camcha.sg. Cornflakes. Chocolate chip meringue. Sana ada double chocolate chip. Dia macam yang famous tu. Baik, ni lagi sedap kot. Agaknya mungkin lagi sedap ni. Rasanya lagi sedap ni. Sebab ni chocolate chip ni memang saya suka ni. Ini kalau makan habis ni. Kan? Sambil-sambil tengok video puaka kan. Kita makan. Tapi jaga kalori Sekali-sekali apa salahnya boleh. Kan. Ini lagi terus tiba-tiba habis. Mina chip. Salted egg chips. Mina chip. Mina chips. Kan? Ingat Mina chips. Mina chips. Ni hebat sekali. Thank you Mina chips. Okey. Terima kasih. Ni akan saya cuba. Okey, dan ni voucher daripada The Malayan Council untuk awak. Bolehlah makan. Banyak. Bagus ni. Terima kasih Malayan Council. Thank you so much.
Terima kasih Hafiz. Melain Council ni memang sedap. sudi Makanannya memang syok. sponsor. Ya, kan? Saya suka dia punya laksa dia. Kan, ni daripada The Bake. Bake. Thank you The Bake, wonderful. Bake.co. Bake.co. Co. Alright. Co. Wah, Dah tahu kan dalam apa? dan apa? Okay. Wah. Danger dia main pen knife ni Dah siap dah. Nanti kasih balik. Okay. Alright. Kita ada baked nutty chocolate chip. Fuh. Dalam lagi ini tak boleh, ni semua barang-barang puaka yang akan habis. Barang-barang berpuaka. Kita terliur tengok aja. Biskop ni alamak, tolong. Oh, besar gila. Alamak, besarnya. Bake. Why I don't have Kenapa lah aku kasih orang yang memang suka chocolate chip cookies? Ya. Alamak, Sedihnya memang, tengok aduh. coklat tu. Alah. I kena bake in Singapore. Alamak ni. Oh, Alamak, tolonglah, janganlah. Ni teringat aku yang dekat Gunung Ledang macam besar macam inilah mata dia. serius ah? Betul, memang besar. That big Besar ah? macam ni mata dia. Memang macam ini. Okay. Lebih kurang lah. Dia kenangkan Ni kembali bukan bedek, lah. memang betul. Besar macam ni mata dia. I like. Tapi dia boleh makan. Gila. Alamak, tolonglah, janganlah. Macam-macam biskut dia. Aku tengah nak kuruskan badan ni pasal konsert 15 hari bulan ni. Takkan nak pakai bengkong kan? Tolonglah, janganlah buat macam gini. Alah, tapi makan apa pun terima sekali. kasih lepas konsert kita makan. Okay. Dan ni betul ke Fish Magnet puaka? Kalau tak ada tahun 2022 kita sama baru kan. Okay. Mata nak beli rumah banglo ke? Di bulan rumah banglo, insya-Allah. Nak jual rumah ke? Rumah banglo yang kat mana? Rochester Park ke? Wow. Jangan. Terima kasih tim puaka kerana ni. Ada tak bulan puaka kat sini? Tak ada. Yang kita tahu bulan puasa Semua bulan baik. Okay. Ya. Tapi sekarang kalau kita cakap wah benda-benda ni berpuaka, bukan makna negatif, positif. Positif. Betul. Anda juga, sedapnya mi goreng ni puaka betul. puaka macam betul. Kan? Oi. So nak konsert tu mesti nak trim rambut ke apa kan? Yes. Boleh ke Abang Omar, Om Salon. Terima kasih. Nak kena trim rambut ni. Kan? Tengok, Mariam senyum je. Ini tak apa, nanti aku bawa dekat mana tau, during rehearsal, the actual day bawa je, kasi dia makan. Rugi ni kena buat kat rumah je. Tak apalah, satu orang satu. Balik ni sampai satu. Sedap gila. Sedap banyak gila. aku makan dululah. Minat cik pun sedap pun. Betul nak share? Balik try dulu. Balik try dulu. Ini daripada The Grey. The Great. Grey. Okay. Alamak. Grey by Autumn Hill. Oh, thank you so much. Terima kasih Thank you so much. Oh, Trisno. I wish you sukses dalam punya business Yeah. Ni orang multi talented, boleh menyanyi, buat music, buat dan business juga buat business. Kau nampak ada visor macam nak pakai visor. Kau nak try sekarang pakai pun boleh. Nampak? Boleh. Macam mana ni? Ni. Boleh jugalah nanti. Pakai kat konsert ke nak pakai? Konsert pakai tak boleh lah. Tengok visor dia. Nak tengok lah. Kepo. Dia kepo tau. Tengok. Trisno mana I punya? Gitu tau dia minta. Itu ada sanitizer. Yes. Dan juga untuk menyambut hari raya. Bukan raya lah, apalah kan. Sampul duit. Design bagus. Bagus design dia. Oh, visor dia. Saya buka Rudy jam buka maaf tengok. Buka tengok tak apa. Oh, style. Jogging ke? Yes, jogging. Yeah. Correct. Ya, nak kuruskan badan. Ya, nak konsert. Nak konsert, biasalah. Boleh. Tak ada Tadi masalah. kalau rasa-rasa kena boleh pakai ni. Boleh, tak ada masalah. Okey. Terima kasih lah. Terima kasih banyak lah. Taruh baik-baik jangan pecah apa. Nanti aku minta lagi 2. Radang. Okey, terima kasih kepada semua sponsor-sponsor kita. Terima kasih banyak kepada semua sponsor. Hadiah-hadiahnya terima kasih banyak. Dan satu lagi untuk awak bawa balik. Kalau awak tak puas hati kat studio sana ke apa gitu, kat sana tak ada alat apa-apa, boleh bawa ni untuk pergi konsert. Besarnya? Untuk kau konsert juga. Oh, ingatkan surfboard. Semua nak konsert kan? Design for comfort. Matt King. Yes.
Matt King Cole. Matt King Cole. Bila you call. Matt King Cole. Yeah, Matt King. If the floor cold, you use this one. Yeah, if you scared at night, you selimut. Yes. You can open. Mari kita buka and see. tengok. Buat CCC. Wow, very nice, you know. Alamak, I love this design lah. Very nice. Untuk orang Tifati. Oh, of course, of course. Ini saya pilihkan. You pilih kan? Habis? I trust your judgement, man. Betul? Suka? Yes, I like Sebab it a lot. sponsor cakap, pilih apa untuk guest awak. Happening. Serious happening. So you got my taste right. Saya main entam je. Sebab You- Atifati designer, okay, mungkin dia suka. Okay lah. You are right. Betul? You are right. Bukan Yes. sekadar ni nak... Bukan. Ini bukan PR ni, bukan ni bukan PR tak ada, tak main. Ini cakap jujur. Kawan cakap jujur. Alhamdulillah. Design berkawan. Thank you Matt King. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Like you kasihlah dia 2-3 like Tak apa. apa? I minta ibu punya. Permaidani. Permaidani? Alamak, Tapi best. tu tak ada. Okay, itu saja. Terima kasih Rudy. Terima kasih kerana banyak. sudi. Terima kasih banyak. Yeah. I'm overwhelmed. Lastly, terima kasih kepada Siapa? pengacara legendaris Suzairi. La ilaha illallah. Kerana memang legend ni, legend. Semoga puaka ni dapat banyak support. Amin. Banyak likes dan banyak subscribe. Amin. Sila subscribe kepada channel puaka ni dan subscribe kepada channel yang betul, bukan yang fake account ni semua tak mau betul? Ya. Betul. Betul. Kerana inilah puaka yang sejujur, puaka yang betul ya. Puaka-puaka fake tak mau. Yeah. Betul. Betul. Aku tolong korang sebab Betul, nampak betul. kat IG korang cakap don't support this fake puaka. Betul, terima kasih Rudy. Okay. Bagi you all semua jangan lupa like, share and subscribe and follow kita punya Thank you. Channel Susu TVC dan kalau boleh viralkan puaka sebab di sana banyak juga yang boleh anda belajar terutama sekali puaka ekstra. Jadi selepas puaka, tonton puaka ni kan, terus ke puaka ekstra. Okey, kalau awak nak tahu macam mana nak semak rumah, nak jaga diri, apa nak baca bila pergi kat hotel tu semua, masuk hutan, semua ada kat sana. Macam mana kalau ada baby baru tu semua kan, semua ada kat sana. Okey, bagi yang nak cuba barangan-barangan yang ada di sini yang disponsor untuk Rudy malam ni, okey, boleh ke Instagram mereka. Dan jangan lupa follow Instagram mereka dan follow juga Instagram Puaka Official. Bukan puakaofficial.sg. Itu scam. Yes, okay? That's a scam. One. Yeah. Yeah, that's why I said the real one, not the fake, not the fake puaka, the real puaka. Betul. Dan kalau apa-apa saranan, nak siapa-siapa datang kemari, boleh email kepada kami ke aku dah berbual macam tak tahu apa nak berbual. Okey, boleh email kami ke puakasg@gmail.com. Jangan lupa follow Instagram kami dan juga TikTok kami. Dan ada tak lagu-lagu yang tak copyright yang kita boleh nyanyi, yang awak boleh nyanyi, kita pula? Boleh. Apa? Lagu album sendiri ada? Apa? Bukan. Lagu album? Sebab kadang-kadang kalau kita nyanyi nanti YouTube tak boleh kasih kita keluarkan. Oh ya ke? Oh. Alamak. Tak apa, lagu saya belum register Kompas lagi. Okey, lagu apa yang Lagu apa? Boleh. Lagu Tapi apa? lagu ni tak ada kena dengan puaka. Yang kat konsert lagu apa? Yang kat konsert? Konsert tak boleh. Konsert lagu itu surprise. Tak boleh dulu. Okey, satu lagu lah, satu rangkap je. Satu rangkap bukan satu rangkap. Satu line lah, satu line. Satu line? Okey. Satu line Satu line je. Apa Bagaimana sudahlah. Rolling tengah ni. Apa rolling? Mesti rolling. Kita ada kat ni. Tak ada. Masalahnya kalau lagu copyright nanti dia tu. Pulang. Macam mana pulang? Okay, I give you a shot. Boleh Satu line je. Satu line je. Okay, satu line. Tanah air yang ku cinta, tanah tempatku bermanja. Nampak tu kau nak tahu lagu panjang. Bila? Tontonilah 25 hari bulan, 8 malam di social media WGS, YouTube, Facebook. Konsert secara online public premiere. Yes. Yes. Langkah Gergasi. Apa? Langkah Gergasi. Apa tu? Itu nama konsertnya. Oh ya, Langkah Gergasi. Jangan lupa. Langkahlah ke sana. Ke social media WGS. Okey, jumpa lagi minggu depan dalam puaka. Bye-bye. Jaga diri. Bye. Oh, ada.
So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.